Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita bersama pada pagi ini bagi sesi opening bell pada 14/9/2020. Alright. Apa khabar semua? Sihat? Didoakan sentiasa di bawah rahmat kasih Allah SWT, dipermudahkan segala urusan, dan insyaAllah moga minggu ini lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada anda yang memberi salam. Okay. Alright, let's go through apa yang berlaku, dan seperti biasa saya sebelum tu saya mohon maaf atas ketiadaan closing bell pada hari Jumaat yang lalu disebabkan oleh program kita berlarutan sehingga jam 6 petang. Jadi saya minta maaf tak sempat nak buat sebab dah terlampau lewat. Okey, tapi saya gantikan balik sesi semalam, sembang pagi, sembang hujung minggu bersama saya, dan juga sesi tanyalah saya. Banyak juga soalan saya jawab semalam. Saya rasa banyak soalan tu sebab sesi tu lebih kurang 40 minit. But I hope that you learn something yesterday. Alright, let's go through dulu apa yang berlaku minggu lepas. Okay, dan apa dijangka berlaku minggu ini. Apakah minggu ini akan lebih baik daripada minggu lepas? Alright, apa yang berlaku minggu lepas, kalau kita lihat dari segi data dulu. Data. Dia apa pun minggu lepas kita suka cerita bab data. Minggu lepas kita dapat lihat pasaran mengalami penurunan. Turun. Turun tapi berjaya pada hari Jumaat. FBM KLCI kita, petunjuk pasaran saham di bursa kita, masih berjaya berada di 400,500. Luar biasa. Walaupun indeks mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Kenapa demi kejatuhan demi kejatuhan, tuan-tuan? Disebabkan oleh kejatuhan pada minggu lepas. FBM KLCI kita naik turun itu, but mostly jatuh kecuali pada hari Jumaat. Lantunan teknikal berlaku, yang mana keseluruhan pada minggu lepas sahaja indeks kita mengalami kejatuhan sebanyak 11 mata. Alright, 11 mata. Dan apa yang berlaku minggu lepas, kita dapat saksikan net seller datangnya daripada local institution. Alright, local institution, more than 500,000 setengah juta, salah. More than 500 million net seller datangnya daripada pelabur institusi tempatan, dan net buyer minggu lepas datang daripada pelabur runcit tempatan. Dan pada minggu lepas kita nampak sedikit setelah sekian lama kita dapat lihat net seller datang daripada foreign fund, tapi minggu lepas kita dapat lihat datangnya net buyer daripada foreign fund, tapi jumlahnya masih kecil, jumlahnya hanya 71 juta. Alright, so what happened last week? Dan kita tengok juga daripada jumlah dagangan di bursa, nampaknya kita dah tak capai pun 10 bilion. Jumlah dagangan di bursa semakin hari nampaknya semakin berkurangan. Alright, berkurangan. Disebabkan apakah? Moratorium yang akan berakhir pada bulan ini, pada hujung bulan ini, menyebabkan ramai pelabur runcit telah pun keluar dari pasaran. Ini mungkin antara perkara yang perlu kita lihat sejurusnya berakhirnya moratorium. Tetapi yang pasti pada minggu lepas kita dapat lihat pelabur runcit jumlahnya semakin mengecil, dan juga jumlah dagangan di bursa juga semakin mengecil. Right, before we can see 10 billion, 20 billion kan pada bulan Ogos kan, paling tinggi 27 billion, tapi pada minggu lepas, sepanjang minggu lepas, tiada satu hari pun yang jumlah dagangan di bursa melepasi 10 bilion. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa pelabur-pelabur runcit mungkin telah pun berkurangan dalam pasaran. Sebab itu kita dapat lihat jumlah dagangan di bursa Malaysia maupun penyertaan yang ada juga kita dapat lihat semakin mengecil.
Okey, dan pasaran saham kita pada minggu lalu dikuasai oleh pelabur institusi tempatan yang mana jumlah dagangannya melebihi daripada 50% dan jumlah dagangan bagi pelabur runcit tempatan sekitar 35% dan selebihnya adalah pelabur-pelabur institusi luar negara. Itu perkara yang pertama. Okey. So what happened kalau kita tengok minggu lepas kejatuhan pasaran lebih bersifat melihat apa yang berlaku di pasaran saham di luar negara. Okey. Dan there's no big catalyst pun kalau kita lihat kejatuhan yang ada, sebab data-data yang ada kita lihat seperti harga minyak yang menyusut disebabkan oleh permintaan yang masih rendah, tetapi jumlah stockpiles yang ada semakin meningkat. Jadi ini menyebabkan harga minyak tidak ke mana, malah mengalami penurunan di bawah paras $40 per barrel. Itu satu kesan yang pastinya akan memberi kesan negatif terhadap bursa Malaysia khususnya. Alright, sebab itu kita lihat tak nampak harga saham minyak. Malah kita dapat lihat harga saham minyak kembali mengalami penurunan dan kembali kepada harga yang orang yang sebelum kita nak miliki harga saham tu, hari ini dikembali kepada harga saham tersebut. Dan kita lihat juga saham-saham healthcare juga terus mengalami tekanan jualan, melainkan datangnya minat belian ataupun lantunan teknikal yang agak kuat berlaku pada hari Jumaat. Okey, begitu juga saham teknologi kita dapat lihat juga, alright, apabila kejatuhan Nasdaq yang mengalami kejatuhan lebih daripada 10% dalam masa terdekat ini, kesan daripada kenaikan yang luar biasa berlaku dalam tempoh 6 bulan. Jadi pengambilan untung yang ketara juga berlaku di pasaran global, memberi kesan dan impaknya terhadap bursa Malaysia. Alright, itu yang berlaku sebenarnya. Kalau nak kata ada big catalyst kenapa pasaran saham jatuh, tak ada. Saya tak nampak pun. Saya tak nampak ada negatif katalis yang besar yang menyebabkan kejatuhan pasaran. Saya nampak lebih kepada pengambilan untung. Alright? Profit taking. Sebab saham naik banyak, so of course akan berlakunya profit taking. Itu je. Okay? But this week, alright, sebab tu kita lihat bagaimana KLCI khususnya. Jom kita tengok jap carta dulu KLCI pun dia berlega-lega je masih kat situ. Nampak? Dia turun terlajak. But bertahan, alhamdulillah. Alright, masih bertahan dan melepasi para 1,500 sebagai psikologi. Dan betul, dia turun sampai 14 dekat support yang ada sebelum ni. Saya buang sekejap bagi kau nampak. Okay. Alright, dia berlega-lega, dia terlajak sikit kat Eco ni kan. Kat Eco ni. Dia pergi balik previous low dia pada bulan Jun. Okey. Dan dia naik, dia turun balik sampai bulan Jun, dah cuba membuat lantunan teknikal pada hari Jumaat. Sebab itu indeks kita naik banyak pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat juga kita dapat lihat sebenarnya kebanyakan saham-saham healthcare, terutamanya saham-saham glove, membuat reversal candle. Dan pada hari Jumaat sebenarnya kita dapat lihat bukan sekadar reversal candle berlaku pada sektor healthcare, tapi keseluruhan hampir cross the board saya boleh katakan, dan banyak jumlah saham yang meningkat naik pada hari Jumaat mengatasi saham yang turun. Dan kita dapat banyak saham-saham yang menunjukkan signal reversal seperti bullish engulfing, Hammer, Persing Line, alright, pada hari Jumaat. So apakah saham-saham tu kita akan go through sebentar lagi. Alright, but this what happened last week. Dan kalau kita tengok sebenarnya dari segi weekly chart untuk KLCI kita tuan-tuan, sebenarnya KLCI kita dah mengalami penurunan, alright, yang agak ketara daripada paras 1000. Kalau saya ambil puncak tertinggi 1618 ni yang sukar ditembusi, 1615 ni nampaknya berkali-kali nak tembus, tak tembus-tembus, menunjukkan satu tahap rintangan yang sangat kuat. Dan dari sejak itu kita lihat pasaran saham kita mengalami penurunan demi penurunan. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya ambil almost 8 weeks, 8 minggu bersama hampir 2 bulan, petunjuk pasaran saham kita berada dalam aliran menurun. Okey? Tak ada apa pun, sebab dia turun pun satu mata kat situ kan, daripada bawah ni 1,200 banyak lagi lah, masih okey lah, tak ada apa-apa. Sebab masalah kita dalam dunia pelaburan ni, ramai nak saham naik hari-hari. Itu masalah kita. Bila nak naik hari-hari tak pandai keluar juga, jadi sama je. Jadi sebab itu kalau kita lihat FBN KLCI kita, alright, berada di tahap sokongan 1,500 dan masih berada di paras tersebut. Okey, so far okey, tak ada masalah di situ. Dan jom kita lihat juga sektor. Of course, sektor healthcare yang membuat lantunan teknikal pada hari Jumaat. Let's go through. Tu dia. Persoalannya, adakah sektor ini akan terus membuat lantunan
lantunan pada hari ini dan minggu ini, ini kita kena tunggu. Tapi satu perkara yang menarik, kalau kita lihat bagi sektor healthcare ni, jumlah dagangannya, jumlah dagangannya satu jumlah yang besar berlaku pada hari Jumaat. Ini satu perkara yang menarik. Alright? Dan kita dapat lihat, inilah contoh reversal candle yang muncul pada hari Jumaat bagi sektor healthcare, dan banyak saham-saham sektor healthcare membuat reversal candle pada hari Jumaat. Dan apakah ia boleh meneruskan aliran meningkat, sama-sama kita nantikan. Atau buat masa ini saya masih lihat ia sebagai satu technical rebound. Kenapa saya katakan begitu? Sebab the strong support, the previous support telah pun dipecahkan. Jadi sekiranya nak kata, okey, adakah saham healthcare atau glove ini mampu untuk meneruskan aliran meningkat yang lebih kuat, kita perlu lihat dia perlu kembali semula ke tahap rintangan. Sebab tahap sokongan telah pun dipecahkan. Apakah dia mampu kembali ke tahap rintangannya semula, okey, dan menunjukkan berlakunya perubahan trend, kita kena sama-sama nantikan. But as for now, saya boleh katakan pada hari Jumaat lebih kepada bersifat lantunan teknikal, dan berkemungkinan minat belian ini akan berterusan pada hari ini. Tapi kita tengok kejap lagi lah based on chart yang ada, dengan jumlah dagangan yang besar berlaku pada hari Jumaat, menunjukkan minat belian terhadap sektor healthcare kembali semula pada hari Jumaat. Cuma kita belum boleh confirmkan kerana dia masih dalam fasa penurunan, dan adakah ia bersifat sementara. This is what we call lantunan teknikal, melainkan confirmation dia berjaya kembali membuat higher high, higher low. Alright, kalau dia kembali naik ni, kan, dia naik balik, lepas tu dia mungkin turun balik, dan dia boleh naik balik, jadi baru kita boleh kata ia berkemungkinan untuk terus membuat aliran meningkat. But for a time being, saya boleh katakan dia hanya mungkin bersifat sementara. Just be careful. Alright, just be careful. Walaupun kita sedia maklum jumlah COVID-19 terus melonjak naik. Alright, jumlah wabak ini, saya lihat hari ini data 300,000 jumlah harian yang digigati oleh wabak penyakit ini, dan jumlahnya telah pun lepasi paras 28 juta yang telah pun dijangkiti wabak ini. Jadi adakah saham-saham glove ini akan terus membuat aliran meningkat? Kita kena sama-sama nantikan. But technical pada hari Jumaat tapi kalau kita tengok for weekly chart, alright, sama to confirm belum, dia masih jual. Sebab tu saya kata dia perlu kembali semula ke tahap rintangan yang ada, alright, tahap rintangan yang ada untuk mengesahkan bahawa ia akan berlakunya perubahan trend, alright, mengatakan bahawa minat belian terhadap saham healthcare ini masih kuat. Jadi kita perlu tunggu apakah arah tuju ataupun next candle yang akan ditunjukkan nanti. Alright, but technically dia masih lemah, cuma bersifat lantunan teknikal. Okay, right. So tu bagi sektor healthcare. Begitu juga saham teknologi. Saya suka dua sektor ni lah. Sektor teknologi, kalau kita lihat dari segi kenaikan, sebab sektor ni juga cubaan membuat pricing line pada hari Jumaat dan berlega-lega, nampak tak? Dia juga sentuh kat tahap sokongan, membuat lantunan semula pada hari Jumaat. Dan kita lihat apakah sektor ini juga mampu untuk membuat make a comeback pada minggu ini, sama-sama kita nantikan. Dan pastinya sektor teknologi kita adalah satu sektor yang evergreen, tetapi juga volatile disebabkan oleh kejatuhan atau naik turun harga saham di pasaran Nasdaq. Right? Sebab itu kita lihat juga melantun di tahap sokongan pada hari Jumaat dengan jumlah volume yang agak menarik pada hari Jumaat. Juga kita lihat apakah minggu ini dua sektor ini akan mendapat sambutan oleh para pelabur, para pedagang, juga sama-sama kita nantikan. Because for me, these two sector masih, contoh sektor teknologi masih uptrend yang sangat sihat. Alright, kalau saya letakkan any indicators pun menunjukkan dia masih steady uptrend berbanding saham glove yang telah pun mengalami penurunan. Saya lebih suka sektor ni lah sebagai pilihan pertama saya. But of course, sebagai seorang pedagang yang mungkin melihat pasaran setiap masa, volatility yang berlaku terhadap dua sektor utama ini seharusnya dimanfaatkan. Alright, kerana kita boleh raih pulangan yang baik. Terutama sama ada kita menggunakan kaedah reversal buy on dip atau kita guna kaedah buy on breakout. Alright, sektor lain kalau kita lihat, mungkin ada orang tanya sektor plantation macam mana. Alright, jom kita tengok saham plantation di bursa. Mana plantation ni? Pelan.
Of course, satu lagi sektor sebelum saya nak sentuh plantation is market. Ini sektor buruan lah. Sektor teknologi di pasaran is market juga membuat engulfing. Juga melantur. Sebenarnya agak menarik. Satu tuan-tuan alumni di Protege, perasan tak? Nampak tak carta ni dia macam magic kan? Dia betul-betul kat support dia boleh lantun. Kan? Dia tak boleh pecah resisten, dia ke bawah. Ini magicnya saham bila kita faham konsep support dan resisten. Alright, jadi kalau kita lihat sektor is market juga membuat engulfing. Alright, pada hari Jumaat, apakah sektor ini akan kembali juga, sama-sama kita nantikan. Sekali lagi sektor ini juga akan mendapat tempias daripada pasaran Nasdaq. Okay, so is market juga aktif dan membuat reversal candle pada hari Jumaat. So far memang hari Jumaat tu nampak menarik tuan-tuan. Dan ramai juga yang membuat pulangan yang baik pada hari Jumaat setelah seminggu, 2 minggu kita sendu je macam boring ni kan. But they make a comeback, dan sebab itu dalam program live trade amal yang kita lakukan pada hari Jumaat, anda dapat saksikan secara live bagaimana saya sendiri pun alhamdulillah dengan izin Allah dapat meraih pulangan yang luar biasa pada hari Jumaat. Alright. Plantation tak ada apa-apa. Plantation kalau tengok cartanya sideways. Nampak tak? Kalau kita terlibat dengan saham-saham ni, dia tak ada apa-apa lah. Dia sideways tu. Kan? Dia tidur je kat situ. So, kenapa kita nak buang masa dekat sektor yang tidak ada arah tuju? Kita nak mencari saham-saham yang membuat uptrending. Kan? Saham-saham yang berada dalam meningkat. Barulah kita boleh maksimalkan keuntungan. Alright? Keuntungan. Alright. Jom. Kita tengok apa yang berlaku. So, plantation no, saya tak nampak begitu juga. Saya hanya nampak 3 sektor utama. Sektor healthcare, teknologi, is market. These 3 sector we should focus on, dan insyaAllah di situ ada peluang dan ruang untuk minggu ini. Dan minggu ini, sebelum saya lupa, katalis utama yang perlu kita lihat. Pada minggu ini ada beberapa katalis penting yang kita kena alert dalam pasaran. Yang pertama, minggu ini ada mesyuarat penting, iaitu mesyuarat FOMC, Federal Reserve. Alright, Federal Reserve akan bersidang. Akan bersidang pada hari Rabu. Alright, 2 hari akan bersidang untuk menentukan arah tuju ataupun arah tuju ke manakah. Dan ini adalah the last meeting tak silap saya sebelum berlangsungnya pilihan raya di Amerika Syarikat. So, pastinya arah tuju ataupun any signal yang diberikan oleh Federal Reserve akan memberi impak terhadap pasaran saham. So, hari Rabu, hari yang penting yang perlu kita lihat, hari Rabu dan Khamis, 2 hari ini, apakah arah tuju Federal Reserve kita, walaupun bank negara kita telah pun membuat keputusan pada minggu lepas untuk mengekalkan kadar faedah di dalam pasaran. Tu satu tindakan yang baik bagi saya, menunjukkan bahawa pemulihan ekonomi sedang berlaku di situ. So, let's see apa yang akan diumumkan oleh Jeremy Powell pada hari Rabu ini. Yang kedua, kita kena lihat 2 data utama yang akan diumumkan di Amerika Syarikat pada minggu ini, iaitu retail sales dan jobless claim data. 2 data yang penting untuk kita lihat apakah atau ke manakah ataupun adakah kesan daripada COVID-19 ini ada petunjuk atau sinar pemulihan ekonomi di Amerika Syarikat. Kita akan lihat juga pada hari Rabu dan juga pada hari Khamis nanti. Alright, hari Rabu retail sales dan hari Khamis nanti adalah initial jobless claim yang akan diumumkan. Alright, the rest ini bagi katalis yang saya lihat yang agak besar. Dan di Malaysia sendiri, alhamdulillah, data unemployment rate di Malaysia juga nampaknya alhamdulillah semakin baik. Alright, yang mana diumumkan baru-baru ini, jumlahnya berkurangan daripada 5.3 turun ke 4.9 and currently is 4.7. Itu juga menunjukkan satu keadaan yang baik, menunjukkan bahawa kesan daripada COVID-19 kita dapat lihat jumlah pengangguran di Malaysia masih dapat dikawal dengan baik. Alright, so itu antara katalis yang ada pada minggu ini. Pastinya kita akan lihat akan memberi impak kepada naik turun pasaran saham global dan akan memberi kesan terhadap pasaran saham di Bursa Malaysia. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita lihat naik turun pasaran pada bulan 9 ni terutama di Bursa Malaysia, walaupun kita sedia maklum tentang keadaan pilihan raya yang akan berlangsung di Sabah, tapi saya tak nampak saham-saham Sabah diburu oleh para pelabur maupun pedagang buat masa ini. Okey, dan saya lihat keadaan naik turun pasaran Malaysia terutamanya lebih kepada
melihat keadaan yang berlaku di pasaran saham di Amerika Syarikat. Okey, so itu yang ada dalam negara lah. Dan minggu ni kita juga ada Bank of Japan, Bank of Europe, alright, yang akan bersidang seperti mana bank negara kita telah pun bersidang pada minggu lepas. Jadi kita akan lihat, dan saya rasa saya tak nampak ada kesan besar terhadap mesyuarat kali ini, tapi kita just alert dengan keadaan semasa. Kerana dasar-dasar atau polisi-polisi yang dibuat ini pastinya akan memberi gambaran ke manakah arah ekonomi kita. Alright, so jom kita tengok saham-saham dan katalis-katalis. Walaupun pasaran kita, dan satu lagi keadaan nak lihat pasaran kita lemah atau tidak, kalau kita lihat 52 week saham-saham yang berada di paras 52 minggu tinggi, jap mana dia, juga semakin mengecil. Bila kecil tu menunjukkan pasaran masih lemah. Kalau saham-saham dah naik banyak, saham-saham 52 week saya banyak, menunjukkan pasaran saham dalam keadaan baik. Tapi kalau kita lihat, mana dia? Saham-saham yang berada di 52 week high, alright, tak banyak, ada 6 je. Ada 6 je menunjukkan pasaran masih lemah. Jadi sebab itu dalam keadaan kalau kita melihat dengan jumlah saham yang hanya 6 saham saja yang berada di paras 52 weeks high, jadi kaedah terbaik yang kita boleh guna pakai adalah menggunakan kaedah buy on dip. Alright, buy on dip, or kita kaji saham-saham yang membuat reversal ataupun membuat tujahan breakout the nearest resistance. Right, sebab tak banyak saham-saham yang membuat 52 saya breakout, melainkan kita lihat saham seperti Meridian, saham Magpie dan juga MMAG. Right, anyway, saham-saham ini telah pun membuat lonjakan yang sangat banyak, jadi saya nasihatkan berhati-hati. Sebagai contoh, kita boleh lihat saham Magpie tidak membuat sebarang pullback, telah pun memberi pulangan sebanyak 100% dalam tempoh masa hanya seminggu. Jadi saya nasihatkan berhati-hati. Alright, pada mereka yang belum masuk kapal, yang dalam kapal, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam kapal lagi, no problem. Alright, because dari segi breakout yang berlaku pada paras 18 sen, alright, dan terus melonjak naik dan sekiranya memang tak ada sell signal, anyway, they keep going up with a Morobuzu and very huge volume yang berlaku pada hari Jumaat. Berkemungkinan saham ini masih ada minat belian di situ. Diikuti dengan saham kedua yang saya lihat adalah saham seperti MMAG, yang mana iklannya besar sekali dekat Sukhabar The Star pada hari Jumaat, pada hari Sabtu. Dan saham ni juga sebenarnya kalau kita lihat membuat breakout dan tak berhenti-berhenti juga. Tu dia. 2, 4, 6 hari berturut-turut juga telah memberi pulangan sangat lumayan. Right? First breakout berlaku dekat harga 50 sen, hari ini berada di paras 86 sen. So dua saham ni yang saya lihat naik tanpa walaupun katalisnya telah pun keluar pada hari ini ataupun surat khabar minggu pada hari Sabtu yang lalu, yang mana MMAG juga terlibat dengan sektor teknologi. Jadi apakah ini menyebabkan para pelabur, para pedagang membuat belian terhadap saham ini? Jadi cuma nasihat saya berhati-hatilah sebab dia dah naik tanpa henti. Kalau dia naik turun zigzag tu cantik, memang cantik. So far there's no sell signal kan. Cuma nasihatkan berhati-hati sebab ramai pandai beli tak pandai keluar. Sebab tu saya minta berhati-hati. Okay, alright, tu yang berlaku lah. Lain tu Meridian ni pun saham speculation lah. Dia naik pun saya rasa cantik, tapi kenaikan yang sihat lah. Dia naik turun zigzag, dia naik dia rehat, dia naik dia rehat. Very nice chart. Okay, ini but just be careful je lah. Saham-saham yang tidak ada fundamental ni, saya dari segi teknikal memang cantik. So you have to study on the fundamental side. So tak banyak lah saham-saham yang berada di paras 52 weeks high. Dan saya percaya kalau dari segi signal reversal yang kita boleh lihat di bursa pada minggu lepas banyak Jom kita tengok. Kalau saya tengok dari TA Market Scanner, saya tengok candlestick, let's go through tentang bullish engulfing. Saya kena kalau dari segi reversal, yes, ini yang berlaku pada hari Jumaat, bersepah, berterabur saham-saham ni. Ini baru teknik bullish engulfing kan. Saya tak tengok yang lain lagi. Jadi bullish engulfing kalau kita dapat lihat, alright, saham-saham glove banyak di sini. Anda boleh lihat saham seperti Top Glove, saham Advanta, saham seperti Rubberex, right, saham seperti apa lagi yang ada kat sini? Saham teknologi dan juga saham teknologi dan juga saham healthcare. Banyak yang membuat reversal candle, iaitu bullish engulfing
pada hari banyak lebih 60 syarikat yang membuat engulfing. Itu engulfing kan. Belum cerita, sebab tu saya kata kita kena tahu nak guna teknik dan strategi apa, dan kita lihat juga apa yang berlaku. Tu engulfing saya nak tengok candle lain lah. Mungkin kita go for hammer, bullish hammer. Bullish hammer ada 20 saham yang membuat hammer. Alright, juga banyak yang membuat lantunan ataupun reversal candle pada hari Jumaat. So we have to monitor closely portfolio kita dan menunjukkan bahawa reversal candle berlaku. Cuma nak lihat sama ada ia kuat atau tidak, kita perlukan confirmation untuk minggu ini, kerana ia baru berlaku pada Jumaat. Kepada mereka yang entry pada hari Jumaat, okey, hari ini kita lihat ke manakah, adakah akan berlakunya pengambilan untung ataupun minat belian ini akan berterusan, sama-sama kita nantikan. Right, jom kita tengok saham-saham yang membuat reversal candle pada hari Jumaat lepas. Kita boleh lihat seperti contoh, Top Glove. Top Glove tutup 776. Apakah akan dibuka gap up balik pada pagi ini? Sama-sama kita nantikan. Top Glove 83. Ini nampak kekuatan reversal candle yang berlaku, sebab Top Glove kalau kita lihat candlenya pada hari Jumaat juga kita tengok. Dia melakukan candle apa? Bullish engulfing. Dia bullish engulfing, dia bukan telan satu candle, dia telan dua candle itu. Alright, hampir dua candle yang dia telan. So, inilah first day reversal candle, dan hari ini selamat Hari Raya kepada alumni dan protege, kaedah asas yang you all belajar. Right? So hari ini nampaknya masih positif. Pembukaan kalau kita lihat daripada 77 melonjak naik 83, kenaikan 50 sen sesaham, hampir 10% kenaikan pada sebentar lagi pada jam 9 pagi. Anyway, kita tunggu sekejap lagi jam 9 pagi. Begitu juga kita tengok saham Top Glove. Saham kedua yang ikori rapatlah saham Supermax. Saham Supermax juga kelihatan akan membuat gap up pada pagi ini. Wah, luar biasa reversal candle. Jom kita tengok candle reversal ni. Alright, apa berlaku Supermax. Supermax pun ikut jejak langkah yang sama. Alright, dia buat bullish harami. Betul. Alright, dan apakah akan membuat kenaikan hari kedua pada hari ini, sama-sama kita nantikan. Cuma careful kepada anda yang belum masuk kapal, right, jangan sampai tak pandai keluar. Jangan sampai tak pandai keluar, sebab reversal candle telah pun berlaku pada hari Jumaat. Kalau kita nak ambil kesempatan, kita ambil kesempatan entry pada hari Jumaat sebagai seorang trader. Buy today, sell today, atau buy today, sell tomorrow. Maknanya you buy Friday, you sell today. Kan? Okey, so berkemungkinan kita lihat pagi ini juga saham ni akan membuat lonjakan 50 sen sesaham, menunjukkan bahawa pada pagi ini kebanyakan saham-saham di bursa, terutama di sektor glove, membuat lonjakan. Kita tengok juga saham Comfort Glove, apakah akan naik? Yes, Comfort juga lonjak naik. Rubberex, okey, Rubberex 545 juga lonjakan daripada 528. Most stock glove akan membuat lonjakan pada pembuka tirai pada 14.99 minggu ni, pertengahan minggu September 2020. Okey, itu saham-saham yang ada, dan saham-saham yang kajian yang diberikan oleh para penganalisa yang ada. Let's go through. Okey, saham teknologi seperti Inari, seperti Unisem, apakah akan make a comeback? Sama-sama kita nantikan. Saham glove pastinya saya lihat banyak broker membuat saranan untuk saham glove juga, kesan daripada lantunan teknikal yang berlaku pada hari Jumaat. Sebab itu juga ada saham-saham seperti saya lihat ni, saham seperti Comfort, Adventa, Rubberex. Okey, juga ada broker house yang membuat saranan beli terhadap saham-saham ni. Jadi kita yang kena buat homework lah. Kalau saranan beli tak tahu buat apa kita buat, bahaya tu. Jadi kita kena buat homework, support resistance trading plan kita sebelum kita membuat sebarang keputusan pelaburan. Okay, so pagi ni nampaknya momentum terhadap saham-saham glove, kesan daripada reversal candle yang berlaku pada hari Jumaat hari ini
sekali lagi memberikan pulangan kepada para pelabur dan para pedagang. Alright, so sektor glass. Tak apa, kita tunggu kejap lagi, betul tidak kan? Kita tunggulah kan. Sebab signal-signal ni telah pun ditunjukkan pada hari Jumaat. Let's see what happen sekejap lagi, hanya lagi 2 minit pasaran saham dibuka. Dan kita lihat juga saham seperti yang membuat reversal candle, saham teknologi pada hari Jumaat seperti Open System juga membuat reversal candle. Saya lihat saham JCY juga membuat reversal candle. Right, kita tengok pagi ni apakah ke manakah saham-saham teknologi ini apakah akan meneruskan aliran meningkat kesan daripada reversal candle yang berlaku pada hari Jumaat, juga kita sama-sama kita nantikan. Okey, jom kita tengok saham Magpie yang membuat breakout 52 week high, apakah akan terus membuat aliran meningkat. Cuma berhati-hati saham Magpie MMAG yang masih tidak turun dan naik dan telah memberi pulangan puluhan persen dalam tempoh masa seminggu. Jadi saham-saham ni perlu kawal trading plan dengan lebih ketat kalau anda nak masuk saham-saham ni. Kalau tak, elakkanlah sebab saham yang tak pull back naik-naik ni pun nanti takut tak pandai jumpa button sell. Okey, so menunjukkan saham saham yang bergerak naik juga. Saya tengok saham East Market Kanga juga membuat reversal pada hari Jumaat. Kanga. Okey, wei, naik dah. Alright, pasaran saham dibuka jam 9 pagi. Lompat terus juga Kanga ni. Dia buat reversal pada hari Jumaat, hari ni naik lagi. Alright, jom kita tengok apa yang berlaku di Bursa Malaysia pada pagi ini. Seperti yang tadi sebelum pasaran dibuka, kita dapat lihat bagaimana saham Supermax melonjak naik 70 sen sesaham. Saham Top Glove melonjak naik sebanyak 60 sen sesaham. Alright, siapa beli hari RM1 naik RM1 hari Jumaat, hari ni campur lagi 60 sen easily. Alhamdulillah. Dah settle dah bulan ni, tutup account dah. Kita dapat saham Kosan, K Plus, Harta Lega, Rubberite, semuanya kesan daripada reversal candle yang berlaku pada hari Jumaat membuat lonjakan. Dan kita lihat saham HLT membuat limit up pada hari Jumaat juga membuat lonjakan pada pagi ini. Alright, cuma nasihat saya berhati-hati sebab this is the second candle yang muncul setelah berlakunya reversal. Pastikan anda jumpa button sell anda. Alright, tahniah kepada mereka yang dah masuk kapal awal pada hari Jumaat kesan daripada reversal candle yang berlaku pada hari Jumaat. So saya nampak dua sektor nampak top gainer pada pagi ni mostly adalah saham healthcare, diikuti dengan saham teknologi yang saya juga nampak dalam radar saya ini, saham seperti MPI, saham seperti Gratech, JFTech aktif ataupun menunjukkan bahawa antara top gainer yang ada di bursa pada pagi ini. Dan kita tengok juga saham yang paling aktif didagangkan di bursa pada pagi ini, top 10 saham yang paling aktif didagangkan. Kita tengok apakah saham-saham yang aktif didagangkan di bursa pada pagi ini. Lambat pula sistem saya tak keluar. Top volume, kita lihat saham seperti Kanga, AT, PHB, XOX, Pasuk GB, Top Glove, Fintech, Yaptech. Ini semua masih saham-saham kecil tuan-tuan ni. Saham-saham super penny masih berleluasa, but hanya volume yang meningkat ni, but there's no signal dekat candle sebab dia hanya aktif sahaja. MMAG masih terus naik ke? Oh, MMAG teruskan aliran meningkat. Ya Allah. MMAG 91 sen, kenaikan 6 sen sesaham. Right, pun tak berehat juga, naik dan naik dan naik. Dan anda lihat, nampak tak? Warna kuning yang dekat bursa top 10 I can see adalah saham-saham East Market. Right, saham-saham East Market. Right, menunjukkan bahawa minat belian terhadap saham-saham ni juga masih ada disebabkan oleh pelabur-pelabur runcit tempatan mengambil tempat. Wah, Kanga 29 sen. Dah bagi 11%. Kan Kanga juga saham kita dikaji pada mereka yang hadir sesi live trade hari itu. Okey. Alright, tu yang berlaku lah tuan-tuan ni. Masih awal untuk diperkatakan, but this morning, alright, saham-saham teknologi dan juga of course healthcare menguasai pasaran bagi sesi dagangan pada pagi ini. Alright, dan tahniahlah kepada mereka yang dah masuk, hari ni dah boleh keluar. Kan? Itu dia panggil keadaan buy on reversal dan buy on dip, dan hari ni boleh keluar dengan senang hati. Alright, macam itulah keadaan pasaran kita. Kita tengok saham-saham teknologi, apakah JCY pula akan membuat kenaikan, sama-sama kita nantikan. Saya tahu ramai ada dalam boot saham JCY ni. Alright,
ke nak tengok saya buat live lagi jual saham JCY sekali lagi, kali ke berapa saya pun dah tak ingat, boleh jual, jom kita Q-sell lah, mari kita sell saham JCY. Sonok-sonok kan. Tutup lah, tak payah tunjuk lah. Okey tuan-tuan, itu yang berlaku pada minggu ini. So jangan lupa, insya-Allah kita akan jumpa pada hari Rabu, hari cuti, dan minggu ini Bursa Malaysia hanya berdagang selama 4 hari, iaitu hari Rabu cuti umum, hari Malaysia. Selamat menyambut hari Malaysia, dan insya-Allah kita akan bersiaran secara langsung bagi program Malaysia Bangkit Melabur pada 16 September hari Isnin jam 9 pagi. Pastikan yang telah mendaftar, right, check link dalam email you all. Yuran hanya RM6.30 sahaja. Campur SST lah, campur SST jangan tambah RM7. Ya Allah, yang murahnya. InsyaAllah saya bawakan 2 guru saya juga bersama dengan saya, insyaAllah, untuk berkongsi ilmu pelaburan ni. Malaysia Bangkit Melabur, bagaimana kita nak belajar tentang simpan, labur dan lindung. Simpan, labur dan lindung, insyaAllah. Dan kepada mereka yang ingin nak belajari atau anda zero tentang ilmu saham, jangan lupa 3 Oktober sesi webinar labur saham pada 3 Oktober 2020, 9 pagi hingga 4.30 petang. Dan insyaAllah program The Protege Hybrid atau The Protege Online 6 akan berlangsung pada 26 hingga 28 September. Tahniah kepada anda yang telah mendaftarkan diri anda, dan insyaAllah kita akan jumpa. Kita akan jumpa esok kepada mereka yang telah daftar program The Protege Hybrid 26 hingga 28 September. Esok malam, hari Selasa malam, ada sesi bersama saya. Semua sesi bonus, dan saya juga percaya anda telah pun sertai program sesi bonus bersama Puan Rosinah Lakui pada hari Sabtu yang lalu. Tahniah kerana sebelum masuk kelas pun dah banyak sesi bonus yang anda perolehi. Moga sesi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberi kefahaman yang lebih sebelum anda bertindak dalam dunia pelaburan saham. Alright, so I wish you all the best kepada you all, para pelagang luar sana, para pelabur, para alumni. Saya doakan anda dipermudah segala urusan, dijauhi daripada rugi yang sia-sia, meraih pulangan yang luar biasa. Kawal emosi, jaga money management, jaga trading plan. Alright, see money, you want to take money, no problem. Alright, kepada mereka yang senyum hari ini, saya tahu hari ini dah Jumaat dah senyumlah sikit kan, hari ini bertambah senyum lah. Kepada mereka yang ada saham-saham glove tu kan, jadi tahniah saya ucapkan kepada anda. Cuma jangan emosi kepada mereka yang belum masuk kapal. Pastikan anda buat homework. Alright, pastikan buat homework sebelum anda membuat sebarang keputusan dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, jumpa lagi insya-Allah pada sesi breaking news pada hari Rabu dalam grup Sembang Saham. InsyaAllah. Dan jumpa, Rabu tak ada Sembang Saham, salah pula. Cuti, mana ada Sembang Saham. So hari Rabu jumpa anda bagi program Malaysia Berani, Malaysia Bangkit Melabur 2020. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bekerja, selamat berdagang, selamat melabur. Jumpa lagi. Selamat mudah patuh syariah.